Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. رب اغفر لنا ولوالدينا رب اغفر لنا ولوالدينا رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, insya-Allah pada hari ini kita akan mempelajari lebih kurang 4 hukum baru. Ya tak, bukan 4. 5. Hukum baru insya-Allah. Baik, yang pertama di muka surat 41. 41 yang mana kita nampak perkataan sin. Okey, kita nampak perkataan sin dekat situ. Jadi, sin dekat sini ada dalam 2 keadaan. Okey, nanti awak akan lihat. Sin yang pertama adalah apabila dia berada di hujung perkataan. Di hujung perkataan tapi dia tak banyak yang keluar di hujung perkataan. Jadi awak lihat kat sini hujung perkataan ni. Kan? Nanti ada lagi satu sin adalah dia di atas shad ataupun di bawah shad. Okey, yang ni satu lagi hukum yang lain. Okay, jadi sin akan timbul hanya dalam 2 keadaan ini saja. Sama ada di atas shad atau di bawah shad ataupun di hujung sesuatu perkataan. Okey. Jadi kalau yang berada di hujung sesuatu perkataan namanya adalah hukum saktah. Dia adalah hukum saktah. Jadi kita lihat sini muka surat ni saktah. Jadi saktah tu saya dah tulis pakai pensel jadi cantik sikit tulisannya. Saktah tu maksudnya daripada kalimat uskut. Sakata yaskutu uskut. Uskut tu maksudnya kalau orang Arab suruh anak murid senyap ke apa, uskut ayuhal walad suruh senyap. Maknanya berdiam. Berdiam iaitu kalau dalam ilmu tajwid menghentikan bacaannya sebentar tanpa menarik nafas. Maknanya terhenti sebentar lah. Kalau dalam bahasa Melayu senang nak cakap terhenti sebentar, kemudian sambung balik. Pause for a while. Tapi nafas baru. Okay. Baik. Dalam keadaan ini ada 2 keadaan. Yang pertama, jikalau sakta itu berada dekat tempat yang kita ingin berhentikan, ada stop sign, ataupun kat yang mana qaf lam ataupun yang mana kita nak berhentilah, or a number of verses, sama ada qaf lam ataupun number of verse yang kita nak di hujung sesuatu ayat, maka awak boleh abaikan saja sakta itu. If recitation is stopped there. Jika kita nak menghentikan bacaan di situ. Ingat, kalau kita nak hentikan bacaan di situ, jadi dia tak berfungsi apa-apa. Tetapi kalaulah ayat tu, katakanlah walaupun kita nampak ada stop sign ataupun ada qaf lam, kita rasa kita nak sambung, nak teruskan bacaan, maka ketika itu baru sin itu apply. Sakta ini kita kena apply. Okay, apply-nya tu macam mana? Kita berhenti sekejap, lepas tu tanpa nafas yang baru, terus sambung. Berhenti sekejap je, pause sebentar. Okay, kenapa ada pausing ni? Pada pause, ini adalah tujuannya,
oh ni tak nampak, tidak timbul kesamaran. Ni tak nampak tulisan saya. Mengapa kita menghentikan bacaan? Kerana ingin mengasingkan antara satu perkataan dengan satu perkataan yang lain agar dua perkataan tersebut tidak berlaku kesamaran. Tak bercampur. Jadi maksudnya kalau kita tak teruskan bacaan, bunyi dia macam satu perkataan. Macam gitu. Maksud dia. Maka sebab itulah disuruh untuk kita berhenti sebentar agar pendengar dapat membezakan, oh ini adalah dua perkataan yang berbeza. Okay. Okay, baik. Kalau tak silap saya lah kalau tak silap saya, inilah dia semuanya apa yang ada dalam Al-Quran. Dalam pilihan anda ni, cuma satu je saya tak sempat nak carikan awak surah dia. Yang lain semua saya dah taruh dekat mana surah dia ada. Jadi ini surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira. Macam itu. Saya tak tarik nafas. Tapi saya sambung terus. Tapi nampak macam berhenti kan? Okay, jadi sama ada dua choice pada waktu ini. Jadi, kalau awak nampak ada nombor satu, awak nak berhenti je tak jadi masalah. Kalau berhenti, satu dah tak payah function. Pasal memang kita dah pisahkan perbualan ini ataupun bacaan ini. Wajah jaja'alu wajah. Habis itu qayyiman liyunzira. Tak ada apa masalah lah. Sebab itu dia dah tak jadi masalah kalau kita nak menghentikan bacaan kita. Okay, itu dekat surah Al-Kahfi. Sama juga di surah Yasin. Qalu ya wailana man ba'asana min marqadina. Katakan awak nak berhenti kat situ. Katakan awak sambunglah balik. Hadza ma wa'ada rahman. Ataupun sekarang saya nak sambung. Qalu ya wailana man ba'asana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Jadi nampak dia punya pause sebentar tu. Jadi katanya kat sini, kalaulah row 7 hingga 8, ini maksudnya kerana ayat itu bukan di tempat yang kita wakafkan ataupun ada tanda number untuk berhenti, dia kerana dia berlaku di middle. Jadi yang kat sini awak tak ada option, mesti nak kena baca, masih nak teruskan bacaan, kan? Maka awak kena pause for 2 beats. Maknanya lama berhenti sekejap tu for 2 beats. With the same breath, read remaining verse. Jadi itu adalah pada surah Qiyamah dengan surah Mutaffifin. Ini yang dua yang pendek ni. Kat sini. Wa qila man raq. Kalla bal rana ala qulubihim. Segitu. Okay. Jadi kita lihat kat sini, kalaulah katakan sewaktu kita sambung ni sakta ni, kita tengok nun mati bertemu dengan ra. Biasanya kita bacakan dia idgham bila gunnah. Awak tengok kat sini, qila man ra ni kan. Sini. Kebiasaannya nun tu kita kena baca marra, ada sabdu. Yang kita dah belajar. Tapi kita lihat kat sini dalam Quran ni, dia tidak menghilangkan tanda sukun pada nun dia. Kan? Maknanya dia suruh jangan kita baca dengung. Kerana ada sin kat situ. Jadi memang kalau kita buat sakta, kita tak boleh nak applykan apa hukum dia lah. Pasal kita pause. Pause tu jadi dengung tu semua tak ada. Kita baca biasa. Wa qila man raq. Macam itu.
Okay. Jadi tak boleh salah kalau kita baca waqila marrak. Marrak. Sebab itulah dia kata dia takuti pendengar tu mendengarkan dia seolah-olah dua kalimat. Sebab tu disuruh pause sebentar. Maknanya dah lain. Okay. Jadi kat sini maliyah. Maliyah kan tak ada masalah. Okey, katakan yang kat sini Yang pertama ain wajan. Ni ain wajan. Ain wajan sambung dengan qaf ni ikhfa, kita kena samarkan. Sama juga ketika ada saktah semua hukumnya dah tak jadi, dah tak apply. Sebab tu awak lihat yang wajar dia dikasih satu baris saja supaya dia takut kalau lah awak nak sambung bacaan. Jadi dia tak ada kasih baris yang berdengung gini dua. Tak ada. Tak ada dekat situ. Kerana memang tak boleh nak didengungkan. ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا. Okay. Jadi memang tak ada. Hukum semua tak apply. Okay. Semua hukum yang kita belajar untuk dengung-dengung semua tak boleh pada saktah. Dia tak berlaku pada saktah kalau kita sambungkan bacaannya. Yang mudah kan? Cuma kita cuma nak tahu saktah dia kadang-kadang dia berlaku di pertengahan, di akhir ayat ataupun di pertengahan perkataan. Di pertengahan perkataan ini dua saja. Okey, balrona dengan manraq. Okey. Ini pun sama balrona, tak boleh baca barrona. Okey, bal stop sekejap, rona. Okey. Baik, itulah dia tentang hukum saktah, iaitu hukum pause sebentar. Kita panggil dia pause sebentar. Jadi kita pun alhamdulillah dah tahu kenapa tujuan kita pause adalah supaya nak mengasingkan bacaan agar maknanya tidak bercampur aduk. Okey. Baik, seterusnya. Kita sambung, kita pergi terus ke muka surat 74 daripada muka surat 41 tadi. 41 terus pergi kepada kita dah kerana kita telah pelajari muka surat 42, 43, 44, 45, 46. Kita dah pelajari itu adalah tentang hamzah wasal. Terus kita pergi kepada 47. Muka surat 47 adalah tentang huruf sin juga, tetapi sin ni dia di atas shad ataupun di bawah shad. Atas shad atau di bawah shad. Okey. Apa maksud dia ni? Ini adalah maksud menunjukkan di sini di dalam perkataan tersebut ada dua cara bacaan. Boleh baca dengan sin, boleh juga baca dengan shad. Okey. Ini semua adalah antara keunikan Al-Quran, ataupun keunikan dalam bacaan Al-Quran. Baik, terlihat kat situ. Kat sini, the small sin above and below shad. Read the letter which is above. Okay, maksudnya kalaulah sin tu di atas shad. Kalau dia di atas shad, maka lebih baik kita baca di atas punya. Maknanya kita baca sin. Okay. Jadi kalau ikut buku ni dia kata baca apa yang di atas. Maknanya kalau sin di atas, baca sin. Kalau shad tu di atas, sin kat bawah, maknanya baca shad. Okay. Tapi ada sebahagian ulama mengatakan kalau sin di bawah, awak boleh choose. Nak baca shad boleh, nak baca sin boleh. Okay. Mungkin penulis ni nak menyenangkan pembaca, jadi dia just kasih option macam itu. Dia kata baca je yang atas saja. Okay. Okay. Read the letter which is above. Okay, jadi kat sini sin ni di atas, lepas tu satu lagi contoh sin di bawah. Okay. Jadi contohnya kat situ.
Lihat. Yabsutu wa ilaihi turja'un. Jadi, maksudnya kita baca apa? Jadi kita nampak sin kat atas tu, maksudnya kita bacalah huruf sinnya apabila di atas. Ini contoh yang pertama ya dalam surah Al-Baqarah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu. Wa yabsutu. Bukan wa yabsu. Sod dengan sin akan sama dia satu tebal atau tipis. Yabsutu wa ilaihi turja'un. Okay, dibaca dengan huruf sin ketika ini. Dalam surah Al-A'raf, saya baca yang ada bracket dia. وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً. Bastah pasal sin. Bukan bastah. Okay. Bastah. Okay, jadi maksudnya dekat sini nak katakan mengikut riwayat yang kita belajari iaitu Imam Hafaz. Okay. Lebih baik kita baca sin macam itu. Tapi katakanlah kita terbaca sod. Kita nak baca sod saya kita tak tahu. Tak jadi satu masalah. Okay, ini cuma preference. Jadi dengan kita belajar ni, kita tahulah maksud dia tu apa. Okay, di sini memang ada dua cara bacaan. Ada qiraat yang membaca sin, ada qiraat membaca sod. Tapi ikut imam yang kita ikuti untuk bacaan Al-Quran, dia mendulukan sin. Ya, subuh. Okay. Jadi seperti mana alhamdulillah ilmu kita ni maksudnya dulu kita tahu dalam fiqh saja. Oh, fiqh ada mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Imam Ahmad, kan? Sekarang di alam Al-Quran pun sebenarnya ada mazhab qiraat dia kita panggil. Ada macam-macam jenis bacaan. Okay. Jadi contohnya ada yang baca wadduha wal laila saja. Ada qiraat pula atau ada mazhab lain. Jadi dalam Al-Quran dia panggil mazhab. Dalam Al-Quran dipanggil qiraat. Cara pembacaan. Jadi ada sampai 10 cara qiraat. Qiraat warash, qiraat macam-macam. Jadi saya bukan ada yang pakar bahagian qiraat ni. Tapi antaranya contohnya ada yang kalau kita lihat competition dalam apa tilawatul Quran di Malaysia, kita akan baca wadduha wal laili iza saja. Katakan. Okey, itu adalah satu riwayat yang lain. Okey, cara qiraat yang lain. Baik. Seterusnya, ini dalam surah At-Tur. Surah At-Tur tertulis Arab. Surah At-Tur, sekarang kita lihat sinnya pula di bawah. Sinnya di bawah. Amhumul musaytirun. Saya baca sod. Amhumul musaytirun. Nak baca sin boleh tak? Boleh. Amhumul musaytirun. Musaytirun. Okay. Jadi saya cari dalam buku ada lagi satu dalam surah Al-Ghashiyah tapi dia tu tak tulis sin tapi musaitir sama. Okey, dia tekalkan sod. Lasta alaihim bimusaitir. Okey, ini surah Al-Ghashiyah. Maka itulah dia. Jadi alhamdulillah dengan kita tahu tentang sin ni, kita tahu sin tu ada dua keadaan. Sin kalau dekat ujung tu maknanya dia sakta, kita kena pause sebentar. Kalau sin yang di atas sod atau di bawah sod menunjukkan ada dua cara bacaan. Lebih baik kita baca apa yang di atas. Okey, alhamdulillah itu berkenaan dengan huruf sin kecil. Kita dah tahu ada lam, ada maknanya selain pada tanda-tanda waqaf, selain pada tanda-tanda waqaf yang kecil-kecil tulisan, kita pun tahu ada ya yang terbalik untuk mat. Kan? Lepas tu kita tahu ada mim yang kecil panjang untuk iqlab. Okay? Jadi alhamdulillah jangan dengan ilmu-ilmu tu dapatlah kita faham apa yang dimaksudkan dengan tulisan-tulisan kecil ni semua. Okay? Alhamdulillah. Okay, seterusnya kita akan pergi kepada hukum, ada 3 hukum idgham yang kita akan belajar. Okay, baik seterusnya kita pergi ke muka surat 48. Okay, dia tak kasih tajuk. 48 ni tak kasih tajuk, sebenarnya adalah tajuk baru, iaitu tentang idgham mutamasilain. Okay, mungkin kita dah pernah belajari sebenarnya ni.
Bukan mungkin. Sebenarnya kita telah mempelajarinya pada hukum apa? Pada hukum mim mati bertemu dengan mim. Page berapa tu? Lepas tu yang ada mim mati bertemu dengan ba. Ni dia, mim mati bertemu dengan mim. Okay, tu dekat muka surat 13. Boleh refer page 13. Betul tak? Dengan buku awak, page 13. Sama tak Ira? Sama, page 13. Check page 13, mim mati tu mim. Pasal saya nampak muka awak je buka kamera. Jadi saya panggil awak. Okay, betul. Okay. Jadi, itulah dia. Maknanya sama je. Maksudnya untuk mat ni ada dua nama. Pertama namanya kat sini kalau dekat muka surat 13 dia hanya menamakan dia idgham. Okey, menamakannya idgham. Tapi sebenarnya nama betul dia dia boleh nama dia idgham syafawi kerana mim tu adalah bahagian mulut. Kan mim mati mengumbar kan kita panggil ikhfa syafawi. Kan? Jadi untuk dalam muka surat 48 ni nama official dia adalah idgham mutamasilin. Maknanya apabila berjumpa dengan mim yang mati, okay, dengan huruf-huruf selain pada huruf mim dengan ba, okay, selain pada huruf mim dengan ba, dia ada huruf-huruf yang lain, tetapi ketika itu kita harus mengidghamkan bacaannya. Okay, harus kita mengidghamkan bacaannya kerana apa? Kerana tempat keluarnya dengan sifat huruf yang dia jumpa tu bersamaan. Ni kita akan belajar. InsyaAllah. Okay, jadi yang pertama adalah kenapa maksud mutamathilain kat sini, tamathil maksudnya yang sama. Okey. Tamathilain maknanya yang serupa. Serupa dia punya u dia segitu. Serupa. Serupa apa? Serupa tempat keluar dia sama dengan sifat dia pun sama. Kerana mim berjumpa dengan mim. Okay, meet the similar letter. Jadi mutamathilain maknanya similar. Two similar letter. So cara dia macam mana? Don't read the unmarked letter. Jadi kita akan lihat bahawa mim dia tu takkan ada sukun. Yang lihat contoh yang kat bawah sini yang senang. Yang tak payah nak scroll tengok mim. Mim ni, yang ni ada sukun. Maknanya baca dengan jelas. Okay. Tapi ada mim yang ni. Ni dia. Mim mati tu dia tak kasih tanda. Kemudian kat sebelah mim tu dia kasih sabdu. Okay, dia berikan sabdu. Menunjukkan dia suruh join the letter before it with the letter bearing sabdu. After it, saying sound of sabdu of syaddah for one beat and with the same breath read out letter with sabdu. Jadi maksudnya qablihim ha ni seolah terus masuk kat mim. Bacaannya terus masuk kat mim. Jadi mim yang pertama tu tak bunyi. Macam kita buat idgham ma'al gunnah lah. Idgham bi gunnah yang kita terus masukkan pada huruf yang dia next sama. Yang method dia sama. Okay. Jadi maknanya kalau contoh yang bawah ni, kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadaw wala tahina manas. Jadi kat sini yang penting ni tengok min qablihim him ha terus masuk mim yang kedua. Him min qarn. Okey, jadi dia terus masuk pada mim yang kedua. Sama je dengan muka surat 13. Okey. Kenapa dia ulang? Kerana nanti dia akan bilang kawan-kawan dia yang lain. Yang mana tak ada pada yang sebelumnya pada muka surat 13 dan 14. Okey. Baik, jadi kita lihat dekat contoh-contoh yang telah diberikan. Mana dia nak cari? Jadi sekarang ni dalam muka surat ni, kalau muka surat 13, dia hanya fokuskan kepada mim mati yang berjumpa dengan mim sahaja. Okey. Tapi dalam muka surat 48 ini, dia beri contoh semua jenis huruf hijaiyah yang bertemu dengan serupa dia, dengan twin dia lah. Kalau kita jumpa twin, kita pakai satu twin aja.
Jadi kat sini idrib bi'asaka. Ni tolong tandakan. Ba mati bertemu dengan ba. Kan? Jadi sekarang ni dah ada 2 ba. Untuk nak memudahkan. Jadi dalam mutamasilah ini sebenarnya fungsinya untuk memudahkan bacaan pembaca. Okay? Jadi bacaannya faqul nadrib bi'asakal hajar. Terus ra terus masuk pada ba. Tak boleh kita bunyikan qalqalah. Tak boleh bunyi b. Jadi kalau kita nampak kalau huruf qaf ta ba jinda yang ada qalqalah tu dia akan ada tanda sukun. Sedangkan dekat ba yang sini yang mana kita tak boleh bunyi b dia kasih dia tak ada tanda, kemudian selepas ba dia tu dia kasih sabdu. Jadi maknanya ni indikator yang mudah bagi kita supaya kita tak confuse. Okay. Jadi kan kat sini dia tak ada tanda. Kalau ada tanda kita akan baca wa qul nadrib bi'asakal hajar. Kan pasal dia kalau kalah ni ba. Tapi sekarang ni dia tak ada. Tak ada sukun dia. Maka terus masukkan ra tu, masukkan terus pada ba. Wa faqul nadrib, tahan ri terus masuk kat ba, oleh kerana sabdu jadi kita tahankan. Faqul nadrib bi'asakal hajar. Idrib bi'asakal hajar. Begitu cara bacaannya. Okey. Baik, kita tengok yang kedua. Mana dia nak kena cari dulu? Ni dia. Ta dengan ta. Okey, ta dengan ta. Maksudnya terus masuk dekat ta yang mati, kita tak baca, terus masuk pada ta yang hidup. Dzalika bi annahum kanat ta'tihim rusuluhum bil bayinat. Jadi alhamdulillah senang sebenarnya indikator dalam Al-Quran ni, mana-mana tanda, mana-mana huruf yang tak ada tanda, maknanya tak boleh bunyikan dia lah. Maknanya mesti ada kena buat sesuatu dengan dia lah. Tak boleh dibunyikan, kena didengungkan dan sebagainya. Okay. Dan maka kita tak boleh baca pada ketika ini membunyikan huruf ta. Contoh yang tak boleh, yang salah. Dzalika bi annahum kanat ta'tihim. Kanat. Kita bunyi dia, lepas tu kita cakap tak. Macam kita pause kejap. Kanat ta'tihim. Salah. Okay, bacaan gitu, salah. Dia kena terus masukkan nun ni pada huruf ta. Kanat ta'tihim. Itu cara bacaannya. Kemudian yang ketiga, ni. Dal bertemu dengan dal. Waqad, tak boleh baca. Waqad dakhalu bil kufri. Tak boleh ada kalau-kalau. Kerana atas dal tu tak ada sukun. Kalau ada sukun boleh bunyi. Kalau tak ada sukun, masukkan pada dal. Sebab tu untuk kita tak confuse, dia taruhkan dal yang kedua atasnya bersabdu. Supaya kita tahu yang kalau sabdu terus kita nak kena masukkan. Waqad, terus waqad dakhalu. Jadi seolah-olah kita bayangkan tulisannya terus macam gini. Buang terus yang waqad. Seolah-olah macam gitu bacaannya. Okay, seolah-olah kita buang terus dal yang pertama ni. Macam ni, kita tutupkan terus. Kita tutup dia, terus sambungkan dengan dal yang sabdu. Jadi kita akan baca macam ni. Waqad dakhalu. Waqad dakhalu. Ni yang betul ni. Okay, jadi bacaan yang betul begini. Yang seperti mana saya tulis ni. Okay. Terusnya, zai dengan zai. Wazannuni idh dhahaba. Wazannuni idh dhahaba. Idh dhahaba. Seolah-olah ni tak ada. Okay, seolah-olah kita hilangkan zai yang pertama. Begitulah seterusnya bacaannya. Cuma saya kasih tanda mana tempat-tempat dia. Yang ini ra bertemu dengan ra. Jadi alhamdulillah penulis ni dia telah keluarkan kita semua jenis-jenis huruf-huruf lah yang mungkin yang
sama yang ada dalam Al-Quran. Dal dengan dal, zal dengan zal, ra dengan ra. Suka bawah ni apa? Ain dengan ain. Fa dengan fa. Yusrifi. Yusrifil qatl. Seterusnya. Kaf dengan kaf. Kaf dengan kaf. Soalnya kat bawah tu lam dengan lam. Dan yang second last ni adalah yang last ni mana wa huwa kullun maulahu ainama yuwajjih. Oh, insya-Allah. Ha dengan ha. Nampak ha yang kedua ni ada sabdu. Saya ingat nita. Okey. Yuwajjihu. Yuwajjihu. Yuwajjih. Okey. Jadi yang akhir mim dengan mim. Mudah kan? Asalkan kita tahu maksudnya sebagai satu petanda dalam Quran, huruf yang pertama dia tak akan kasih tanda apa-apa, huruf yang kedua diberikan sabdu. Dan jadi kita akan lihat semua yang sama, huruf-huruf yang sama bertemu, twin yang bertemu, twin. Yang kedua mesti dia kasih sabdu. Supaya memudahkan pembaca tahu macam mana nak baca dia masukkan terus. Kalau nak namakan dia idgham twin pun boleh lah. Supaya nak ingat apa-apa yang sama. Okay. Baik. Boleh semua? Okay. Kita nak berangkat lagi ni ke hukum yang lain ni. Okay. Semua dalam kategori macam gini. Okay. Dia sebenarnya dia pecahan ini adalah huruf-huruf yang sama tempat keluar. Okay. Yang sama tempat keluar yang sifatnya berhampiran. Maknanya huruf macam contohnya huruf yang daripada mulut, mim, ba, macam gitu. So dia semua tu sebab itu oleh kerana dia sama tempat keluar, jadi itulah dia ada hukum dia. Hukum cara bacaannya. Okey, baik. Seterusnya. Okey. Seterusnya yang kedua. Nama dia idgham mutaqaribain. Mutaqaribain, qarib tu maknanya dekat. Mutaqaribain daripada kalimat qarib, qarabah, qarib, dekat. Okay. Maksudnya apa? Meeting of two letter of almost similar makhraj. Hampir makhraj itu hampir-hampir sama. Hampir sama. And ataupun sama ada sama dari segi makhraj dia ataupun sama dari segi sifatnya. Attributes. Dia punya sifat. Sifat huruf tersebut. Ini kita belum masuk lagi. Kalau dalam bacaan sifatul huruf dengan makhrajul huruf supaya kita nak sebut contohnya nak sebut kha betul-betul kha, ha, ha, macam gitu. Jadi ini semua namanya tempat keluar huruf dan sifat-sifat huruf. Contoh maksud sifat-sifat huruf tu contohnya kalau ha yang angin kena bunyi ha. Maknanya dia ada sifatnya ada berangin sikit. Jadi ha macam gitu. Itulah yang dinamakan setiap satu huruf tu ada tempat keluar dia dan ada sifat-sifat dia. Okay. Jadi kalau awak nak tahu pasal sifat-sifat huruf makhrajul huruf, bagusnya tu kerana awak ada book 1. Jadi tilawati book 1 setiap kali dalam satu huruf hijaiyah dia akan kasih satu gambaran tempat keluar huruf tu dekat mana. Bagaimana nak articulate dia. Maka itu fungsinya untuk book 1. Book 1 bukan hanya sekadar kita belajar huruf-huruf tapi diajarkan sekali sifatul huruf dan makhrajul huruf. Okay? Tempat keluar makhraj huruf. Bab sifat huruf dan makhraj huruf tak begitu power sangat. Saya nak kena betul-betul. Ni kena pakar ngaji. Dia punya makhraj dia semua. Okay. Baik.
Jadi maksud dekat sini, jadi ini sekarang ni kita tahu yang tadi yang pertama, twin, sama. So yang ini, contoh twin ada dua jenis. Satu identical twin, satu non-identical kan. So yang ini yang non-identical punya twin. Tempat keluar dia sama, tetapi dia punya contohnya lam dengan ra. Okay, lam dengan ra. Semua di hujung tip. Kalau tempat keluar ni sebenarnya di hujung lidah. Lam dengan ra. Okay, tetapi rupa dia tak sama. Non-identical. Okay. Macam kaf, qaf. Ni pun sama. Okay. Jadi ni antara contoh-contohnya. Jadi memang untuk mutaqarib lain dia tak banyak. Dia tak banyak sangat. Jadi mungkin Ustaz ni statekan kat sini ada dua. Mungkin dua saja dalam Al-Quran. Yang maksudnya dua saja maksudnya adalah sama ada lam jumpa ra atau lam jumpa ra atau ra jumpa lam. Begitulah. Qaf jumpa kaf atau kaf jumpa qaf. Okay. Tapi tak disuruh untuk kita hafal, clue dia sama juga macam clue yang tadi, twin yang identical tu adalah huruf yang pertamanya akan tidak diberi tanda apa-apa. Huruf yang kedua diberi sabdu. Jadi, alhamdulillah ilmu kita dah bertambah. Maksudnya bukan hanya sekadar nun mati yang tak ada yang tak bertanda sukun, ada juga mim mati yang tak ada tanda sukun. Sekarang ada juga huruf-huruf yang lain yang tak diberi tanda sukun kerana perlu diidghamkan. Okay, alhamdulillah. Dulu masa saya kecil-kecil saya belajar madrasah, kan masa belum ajar lah saya selalu cakap apa tahu Quran ni dia punya apa tu printing dia terlupa nak kasih baris. Kenapa dia tak kasih baris huruf-huruf ni? Nanti saya tandakan semua. Saya tandakan matilah, saya tandakan. Tu yang masa saya kecil dulu. Tapi kadang-kadang saya komplain dengan ustazah, yang ni semua tak ada baris, kenapa ustazah? Okay, alhamdulillah. Dah besar baru dah tahu jawapan sendiri. Okay, baik. Jadi kat sini, maksudnya dalam ni kita masuk dalam ra. Jadi kita baca, tak boleh baca lam dia. Kita terus daripada ba ni terus masuk pada ra. Okay. Jadi kita tak boleh baca bal rafa'ahu Allah. Bunyi kalam tak boleh. Tak boleh cakap bal. Terus ba masuk kat ra terus. Maksudnya seolah-olah kita baca dia macam gini. Ain saya cacat sikit Ain dia. Bar. Okay. Ini sorry, ain dia tercute. Okay. Jadi seolah bacanya barrafa'ahu Allah. Gitu. Okay. Tak dibaca lam dia terus. Tak dibaca lam dia terus ni. Kita tengok dalam dia punya kata-kata ni. Don't read. Tu. Don't read the unmarked letter. Jangan baca. Join the letter before lam tadi with the letter bearing sabdu after it. Okay. Jadi so far kita tengok kalau twin memang kita ambil satu dia saja yang hidup aja. Yang tak ditandakan jangan kita baca. Jadi macam gitulah bacaannya, sebab tu saya kasih awak baca apa tu tulisan macam ni, maknanya bacanya macam gitu. Barrafa'ahu Allah. Okay. Terus dimasukkan pada huruf yang keduanya. Okay. Seterusnya kat sini, ni kan lam dengan ra. Kan lam dengan ra, lam dengan ra. Kurrabbi. Kurrabbi. Tak boleh baca kul rabbi. Salah. Kur terus kur. Kurrabbi. Jadi bagus kalau satu contoh dekat atas page ni awak kasih, awak tolong tulis macam gini, macam saya tulis. Jadi awak ingatlah. Ingat bahawa tanda yang kedua huruf yang apa tu yang tak ada tanda ni tidak boleh dibaca. Jadi cara bacaannya seperti ini. Okey. Jadi yang ketiga bersama lam pengarah barrabbukum. Barrabbukum. Dia terus bergetar sikit. Bar. Bukan bal. Bar. Barrabbukum. Okey. Kenapa dibaca begitu tapi dikekalkan tulisan macam ini dalam Al-Quran adalah kalau ditulis ikut cara bacaan nanti maknanya dah tak betul. Bal bahkan maknanya barrabbi maknanya dah
Kalau orang nak baca maknanya dah lain lah. Jadi ini bacaan hanya untuk memudahkan pembaca. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berkata, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." Sesungguhnya telah kami permudahkan Al-Quran itu untuk dibaca. Maka mengapa kamu nak mempersoalkannya? Jadi dalam Al-Quran tu memang Allah SWT tu dah jadikan Al-Quran tu mudah untuk semua lapisan manusia membaca. Jadi kita mesti ingat bukan orang Melayu je nak baca Al-Quran. Orang Cina nak baca Al-Quran, orang Korea nak baca Al-Quran, orang Jepun nak baca Al-Quran. Jadi language orang kan beza-beza. Ada yang banyak ada banyak rain, ada banyak jadi lidah manusia ni berbagai-bagai. Jadi Al-Quran ni boleh fit to any language, any type of people. Cara bacaan agar dia memudahkan pada setiap jenis manusia membaca Al-Quran. Baik. Kemudian dalam surah Al-Mursalat ini qaf bertemu dengan kaf. Qaf bertemu dengan kaf. Okey. Ini mim bertemu dengan mim. Nun bertemu dengan mim. Nun dengan mim ni dengung ajalah. Kat sini ni ada tiga dengung. Okey, jadi alam nakhluqkum. Jadi luk saya bukan luk. Bukan luk. Alam nakhluqkum. Kaf yang ini, kaf yang lembut. Alam nakhluqkum mim ma'im mahin. Okey. Mim mati betul mim, idgham mutamasilain ataupun kita nak panggil idgham syafawi. Nun mati bertemu dengan mim, idgham. Okey, ma'al gunnah. Masukkan nun pada mim dengan dengung. Tanwin bertemu dengan mim pun sama, masukkan mim dengan nun. Okey, jadi kat sini memang ada banyak dengungnya dalam satu ayat ni. Okey. Jadi alhamdulillah dengan kita mempelajari ilmu tajwid dengan cara kaedah tengok dia punya sign aja daripada Al-Quran, kita dah tahu, dah boleh kasih signal macam mana cara nak membaca. Alhamdulillah dengan ilmu yang kita ada ni. Okey. Baik. Itulah dia tentang mutaqaribain, yang sama tempat, yang hampir makhrajnya dan ataupun hampir sifatnya. Okey. Satu lagi jenis sama juga. Okey. Jadi ini tiga situasi, semuanya yang jenis yang tentang makhraj dan sifat yang berhampiran. Okey. Kalau mutaqaribain itu macam rumah sebelah dengan sebelah je. Pintu saya depan aja ada pintu lagi satu. Itu nama dia mutaqaribain dekat. Kemudian satu lagi jenis mutajanisain. Mutajanisain yang mana tempat keluarnya sama tetapi sifatnya berbeza. Sifatnya berbeza. Jadi ini maksudnya macam apa tau? Macam jiran yang jauh sikit lah. Jauh lagi sikit dia. Beberapa pintu ataupun jiran dekat bawah. Macam gitu. Okay. Dia ni lebih banyak sikit. Dia punya huruf dia. Sifat berbeza. Okay. Ni two letter with similar makhraj, tempat keluar yang sama, tetapi sifat-sifat mereka berbeza. Okay, sifat-sifat mereka berbeza. Contohnya kat sini, ra dengan to. Ra, to. Okay. Makhrajnya tempat sama, tapi sifat dia beza. Ra dengan to. Yang ni kan tipis, ni kan tebal macam itu kan. Jadi, kita baca tanpa qalqalah. Without echoing ta for one beat. And the same brief with ta. Okay. Jadi kita lihat apa huruf-hurufnya. Kat sini, saya dah kasih tanda. Ta dengan dal. Ta dengan dal. Formulanya sama, kaedahnya sama, iaitu apa? Kita membaca huruf yang selepasnya. Jadi daripada ba, terus masuk kepada dal. Qala qad ujibat Qala qad ujibat da'watukuma. Bad, terus bad kat dal. Bad da'watukuma. Okey, kita tak baca bat gitu. Qala qad ujibat da'watukuma. Tak baca gitu. Tak bunyikan ta, dia punya dia tak ada. Okey. Azan, minta maaf. Ya, sila Aziza. Yang
ini but kalau sabdu selalunya kita macam sikit berhenti begitu Ustazah. Tak macam kena tahan sedikit. But Macam kita baca tahan sikit yang but yang dal sabdu tu. But pasal kita nak masukkan kat dal kan? Betul. Uji bad macam gitu. Kita nak dengar macam berhenti sikit pasal sabdu. Pasal bersabdu. Okey. Terima kasih. Tak, sebenarnya bukan berhenti pun. Cuba awak baca. Kalau awak baca nanti awak cakap pasal lidah kita nak pause, bukan pause. Nak kasih sabdu dia, kena nak kasih dia apa kita panggil tekankan dia sikit. Uji badda' macam gitu. Uji badda' wa tukuma. Sebenarnya bukan pause. Pasal kita nak tukar intonation kita kasih sabdu. Uji badda' wa tukuma. Okey. Dia bunyi macam bunyi seolah macam pause. Okey. Waddatta. Macam gitu. Dengar pause tak? Tak kan? Waddatta. Jadi terus dal dengan ta. Okey, senanglah kalau tu. Saya minta maaf, saya ni saya pangkalkan supaya saya tahu, saya terus nak baca the next huruf. Katakan tak baca ni. Okey. Waddatta ta'ifatum min ahlil kitab. Okay. Nombor 3. Walan yanfa'akumul yawma izzalamtum. Jadi senang idgham mutaqaribain, idgham mutajanisain. Kalau awak macam confused nak baca macam mana, awak pangkalkan aja huruf yang tak ada berbaris tersebut. Jadi kita akan dengan itu kita akan baca dengan betul. Okey. Jadi kita tengok ni nun tak ada tanda, kena dengung kat ya. Nun lagi tak ada tanda, dengung kat fa. Falan yanfa'akumul yawma izzalamtum annakum. Okay. Syahidtum tak boleh kasih qalqalah. Tak boleh baca syahidtum, tak boleh, salah. Syahidtum salah. Syahidtum betul. Jadi kita pangkalkan aja dal dia. Yalhadzalika. Katakan dekat sini ni ada jim kan, jaiz. Boleh kita nak berhenti. Kalau kita berhenti, tak jadi masalah lah. Memang kita baca dia je. Kemudian kita baca yang sini. Okay, maksudnya. Tahmil alaihi yalhath au tatrukhu yalhath. Dzalika masalun. Jadi kalau berhenti, antara dua perkataan tu, dia terpisah, sa dengan za terpisah. Jadi hukum dia tak berfungsi. Okay, yalhath gitu aja. Ni kerana dua separate perkataan. Kerana ada yang satu tengok kalau macam ini mana awak boleh berhenti. Dia satu perkataan. Kan izzalamu pun dia tak sesuai untuk berhenti. Okay. Kalau ini dua perkataan. Yang ini dua perkataan. Okay. Jadi kalau dalam dua perkataan yang kita terhentikannya, dia tak menjadi apa-apa masalah. Okay. Terusnya yang kat sini irkam ma'ana. Wa kana fi ma'zilin ya bunayya irkam ma'ana. Ya bunayya irkam ma'ana. Okay, terus bunyi dia punya mim. Ba dia tak bunyi kalau pun. Irkab ma'ana, tidak begitu. Tak baca macam itu. Irkam ma'ana. Sebut pula. Saya baru nak cakap ni, kalau saya nak start kat sini, alif dia baris apa? Nak revision lah sikit. Ingat tak? Alif wasal. Tengok the third letter. 1, 2, 3 third letter. Sekarang third letternya baris atas. Kalau third letter baris atas, alif dia tu bertanda apa? Bawah. 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 Apa jawab tu? Okay, tanda bawah. Yes. Irkam ma'ana. Okay.
Sama ada kalau dia baris atas atau baris bawah, alif wasal tu berbaris bawah. Okey. Yang terakhir ala ma farrattu. Okey, ta dengan ta. Sama juga tak boleh kita bacakan qalqalah pada ta. Ala ma farrattu. Salah. Okey, terus masuk pada ta dia. Cuma kat sini dia tak kasih sabdu ni pun saya perasan kenapa yang dia tak ada sabdu. Ala ma farrattu. Siapa tu sini? Oh, naik. Ni naik ke? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Betul. Runai. Runai read raw with to without qalqalah, without echoing to sound for one beat. And with the same beat, read ta. Ni satu-satunya tak ada sabdu ke? Ma farrat. Cuma dia kasih clue dia, ta dia tak ada tanda. Okay, saya nak tengok ni surah apa. Saya check sekejap. Okay. Dia memang ta dia ni memang tak ada sabdu Ta dia yang ini. Tu penulis ni ustaz ni keluarkan di special case ni. Ta kat sini dia tak bersabdu iaitu ini tuliskan semua di dalam surah Az-Zumar. Ini adalah surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar. Okay, ni special case dia. Dia punya second letter dia tak kasih sabdu. Okay, tapi bacaannya sama. Bacaannya tetap sama. Tidak boleh dikasihkan qalqalah pada ta. Kita terus baca pada ta. Ma farrattu. Nanti ada satu lagi ma farrattum dekat surah Yusuf. Tapi yang itu kan nanti ada satu lagi memang kalimat farrattu ni dia punya ta dia tak kasih sabdu. Tetapi ta dia tak boleh kita baca qalqalah. Jadi awak boleh rujuk muka surat pula. Surah Yusuf ada satu lagi tentang farrattu ni. Surah Yusuf ayat 80. Saya cek sama juga. Dia punya ta dia tu tak diberi tanda tapi ta dia tak diberi sabdu. Ma farrattu. Bacaannya pun sama. Surah Yusuf. Okay. Alhamdulillah. 9:30 hari ni. Okay. Inilah dia hukum tajuk kita pada hari ini. Semuanya tentang idgham yang kembar serupa, kembar tak serupa, jiran dekat, jiran jauh. Supaya awak nak mudahkan awak ingat. Okay, kerana masanya tu dah 9:32, kita ambil setiap satu contoh tu satu pembaca Jadi hari ini sebenarnya kita dah mempelajari 3, 4, 5 ada 5 kaedah hari ini kita telah mempelajarinya. Okey. Jadi 5 pembaca. Baik, yang pertama adalah tentang hukum saktah, iaitu hukum kita pause sebentar bacaannya. Kita ambil surah Yasin yang mudah. Okey, sila. Siapa nak baca surah Yasin ni? 5 pembaca saja hari ni. Saya cuba Ustazah. Ya, siapa? Tak nampak lah. Dina. Dina, okey. Baris mana? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun.
Alhamdulillah. Jadi tadi Lina baca, Lina tak tarik nafas kan? Terus berhenti sekejap, terus sambung hadha kan? Yes. Itulah dia cara bacaan untuk saktah. Baik, seterusnya kita pergi kepada sod. Sin yang kecil di atas sod ataupun di bawah sod. Ambil yang pendek lah. Yang pertama ni. Surah Al-Baqarah. Apa nak cuba baca? Bila kita cuba latihan tu kerana kita nak ulangkan balik, ulang kaji semua. Huruf nun mati dengan Ustazah, saya zal. cuba. Siapa? Ira? Ya, saya. Hukum yang kita dah belajar Ni banyak hukum kita dah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kejap Ira. Kejap Ira. Ada yang tolong, ada yang tak off. Yang tak off mic-nya. Okay, Ustazah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Man alladhi yuqridu Allah hayyak. Maaf, saya start balik. Man alladhi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Sekali lagi, wallah yaqbidu. Wallahu yaqbidu wa bidu. Bidu. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Ira salah baca ini. Saya Wa dengar tak suara saya Ira? Hello? Dengar. Okey. Ini ya basutu Ira. Bukan ini ada ba. Baca dulu ya ada kasih qalqalah dulu. Kasih qalqalah dulu wa ya baru baca sin. Wa ya basutu. Okey? Sekali lagi. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Okey, alhamdulillah. Jadi itu cara bacaannya. Kat sini ulang kaji sikit ya. Kadang-kadang kalau kita tak ulang kaji terlupa apa yang kita dah belajar. Okey. Kita ulang kaji sikit ni. Nun dengan zal kan dia disamarkan. Kemudian yaq ni qalqalah kecil bunyi echoing. Dullah kita pernah belajar. Allah dia kita baca dengan tebal kerana baris depan tu dia. Don, yang ni, ini maknanya jelas bacaan. Kalau gini, kena samarkan. Hasanah. Yudha'ifahu. Hu ni pun kita dah belajar. Alhamdulillah. Hu. Maknanya ni kena baca 2 harakat. Kalau lahu sini pula, waw dia ada gelombang. Maknanya baca 4 harakat. Al-dha'afan. Yang ni, dengung lagi. Bukan dengung, samarkan bacaan. Kathirah. Pun kita dah belajar. Kalau kalau kita wakafkan dia jadi ha. Wallahu yaq. Yang ni qalqalah lagi. Wa yab ni pun qalqalah juga. Baru sin. Yafsutu wa ilaihi turja'un. Un pun kita dah belajar boleh panjangkan sampai 2, 4, 5 harakat. Alhamdulillah. Dan ke akhir buku ni memang hampir semua hukum ni kita dah belajar. Alhamdulillah. Okey, baik. Seterusnya, sekarang ni kita nak masuk twin yang identical. Okey. Kat sini. Zalika ta'wil. Nampak ikut arrow saya tu? Siapa nak baca? Zalika ta'wil. Oh, ini surah Kahfi. Siapa? Haryani cuba Ustazah. Haryani sila. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Alhamdulillah. Ini surah Kahfi. Tasti'.
alaihi sabra. Okey, jadi itulah nampak kita bunyikan ain yang hidupnya. Okey, terima kasih. Terima Kariani. kasih Ustazah. Baik, seterusnya kita pergi kepada twin yang tak identical. Twin yang tak identical pula. Okey, ni dia ni ustaz ni kasih panjang-panjang lah. Mana nak baca? Okey, yang sini. Qalu ajitana. Mula baca sini. Siapa nak cuba? Munira okey. Dan nak cuba lagi? Sorry, because just now my Wi-Fi. Kejap. Siapa nak cuba? Saya boleh cuba. Saya Nora. Aziza? Nora. Nora. Okey. Nora. Okey. Okey, Nora Okey. Sila Nora. Ambil yang Baldiza. Tu kau? Boleh tak baca nak saja je nak baca nak apa daripada sini daripada qalu. Okey, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ajitana bil haqqi am anta minallahi ibin. Qala bal rabbukum rabbus samawati wal ard alladhi fatarahunna wa ana ala dhalikum minasyahidin. Okey. Terima kasih Nora. Okey, jadi kita lihat kat sini alhamdulillah jadi dia terus masuk pada hukum ra dia. Wa ana, kita pun dah belajar ana kalau ada alif yang ada sukun ni kita tak baca panjang. Ni mim dengan mim kita kena dengungkan. Wa ana ala dzalikum minasyahidin. Jadi kalau boleh mim ni dia memang queen. Kalau lah boleh kita mesti dengungnya tu mesti lama sikit kalau mim dengan nun ni. Mim dengan nun ni. Okay, kerana dia memang queen dia mesti nak kasih force dia lebih sikit. Okay, alhamdulillah. Baik, yang terakhir. Bacaan yang terakhir. Kita ambil yang sini. Waqalu li junudihim. Okay, sini. Okay, sila siapa nak cuba? Yang belum cuba lagi, siapa? Saya cuba Ustazah Aziza. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Kejap tadi bila Aziza baca lima syahid tu, lima tu tak mau masukkan dalam shin. Betul. Lima biasa je. Lima syahidtum. Betul. Sekali lagi. Wa qalu la Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'. Alhamdulillah. Okay, terima kasih Aziza. Terima kasih Ustazah. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah semua. Jadi inilah dia cara bacaan idgham mutamathilain, mutaqaribain dan mutajanisain. Okay. Jadi alhamdulillah kita tak payah nak risaukan, tak payah nak kena hafal huruf-huruf apa yang sama makhraj, yang sama sifat dan sebagainya. Kita cuma perlu melihat indication yang ada kat dalam Al-Quran, iaitu huruf yang pertama kalau dah bersabdu dan huruf yang kedua dia bersabdu, maka itulah dia bacaan yang harus kita menunjukkan dia tu idgham. Okay, idgham sama ada mutaqaribain atau mutajanisain, kecuali pada perkataan faradtu, yang tak ada sabdu dia. Yang kita Ana telah berikan, ni saja dalam Al-Quran ada farad tu ada dua je perkataannya dalam Al-Quran. Tadi Ana dah nak check dictionary dia, dictionary Al-Quran. Kalimat farad tu hanya dua saja. Baik, alhamdulillah. Ada persoalan lain? Ada soalan lain? Tak ada? Okey,
untuk esok kita akan khususkan perbincangan kita akan khusus sekitar huruf ra. Nampak ra macam senang Kita ingat hamzah wasal tu macam-macam pecahan dia. Ra pun ada. Ra lagi panjang. Jadi ra ada bacaan tebal, ra ada bacaan tipis. Okay, jadi itu esok insya-Allah kita akan mempelajari bila masa kita kena sebut bacaan ra tu kena tebal, bila masa bacaan ra tu harus ditipiskan insya-Allah. InsyaAllah kita berjumpa esok hari, tinggal 2 hari lagi InsyaAllah tinggal Jumaat dan Sabtu InsyaAllah. Semoga Allah teruskan berikan kita istiqamah dan kekuatan untuk kita dapat khatam kitab tajwid ni. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan doa selepas membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطله وارزقنا اجتنابه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Ustazah.